Tetapi dia sendiri tu main belakang-belakang. Kalau berani, kalau dah betul seorang pejuang Islam, kalau dalam politik, masuk politik. Kalau betul nak berperang, nak berjihad, nak berperang, pergilah negara Palestin apa. Tapi kalau hanya bertakbir dengan penuh semangat, kita tengok dalam sehari dua lagi atau 2-3 hari, minta maaf balik. Itu berkenaan dengan isu musuh Allah yang disalah tafsirkan, dan pada saat ini saya ingin membuat penjelasan terhadap isu berbangkit. Sebelum pada itu saya mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga kepada muslim-muslimat dan juga rakyat Malaysia yang tersinggung, tersentuh terhadap ucapan yang berbangkit. Kebetulan dia ni dilakukan di Kedah. Kalau kita lihat sejarah, berlaku di Kedah pernah ada peristiwa memali. Pernah ada peristiwa di Lubuk Merbau. Di mana saya kira dengan ucapan yang saya kira tadi, ada apa, musuh Allah. Yang saya tak tahulah dia nak cakap apa sebenarnya. Tapi dalam majlis itu dan Menteri Besarnya bercakap politik dan dekat dengan PRN, seolah-olah dia nak beritahu pilihan raya negeri ni adalah mereka yang nak menjatuhkan Islam. Mereka. Video ni agak menarik dan video ni agak panas dalam satu hari 2 hari ni sehingga ada report polis Okey, jadi producer, boleh kita mainkan video himpunan di Kedah. Moga-moga Allah Ta'ala mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimenangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Takbir! 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 Semangat dia takbir. Dan saya sebenarnya saya kagum. Semua dia kagum dia ni. Saya kagum dengan PAS ni. Lah. Saya kagum dengan PAS. Sila hati-hati dengan kegaguman anda itu. Saya cukup kagum. Kerana beberapa kali di Kedah benda yang sama dibuat. Berbeza stadium lah. Ini di Stadium Abdul Rahman. Hari tu dia orang buat di stadium satu lagi stadium nombor 2 lah di Suka Menanti. Okey. Kedua-dua event ini mendapat sambutan yang cukup hebat. Bagi saya hebat. Dengan kita kata lautan putih. Ini bukan lautan hijau, ni lautan putih manusia. Dengan datangnya, dengan yang lelakinya pakai jubah putih, perempuan ada yang pakai jubah hitam dan sebagainya. Ni saya nampak untuk video kali ni banyak jubah putih. Jadi nampak bahawa kerajaan negeri Kedah itu memang betul-betul full support kepada agenda Islam. Dan juga especially orang Melayu lah kan. Cumanya bagi saya apa yang dia buat itu membangkitkan semangat Islam, membangkitkan semangat orang Melayu itu untuk membela lah, mungkinlah di Kedah tu mungkin Islam yang terancam. Tapi saya tak tahulah, mungkin kejap lagi KP ataupun dengan Jeming ada nak komen, mungkin terancamnya. Wajib komen lah. Ini isu yang perlu kita bincangkan. Dan saya suka apa yang dia orang buat. Suka. Astagfirullah. Suka. Sebab dia mengumpulkan orang Melayu, orang Islam di satu tempat yang boleh berselawat. Jadi benda tu saya nampak dalam PH ni kurang lah sikit. Benda tu kan. Tapi dah tipu. Awak tenang. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiap-tiap minggu buat majlis macam tu. Tapi dia bukan buat nak tunjuk orang, dan dia gunakan majlis tu bukan untuk politik. Tapi dia tak buat di stadium. Ini dia buat di stadium. Kan tempat itu tak penting. Tempat tak penting. Kalau buat di masjid lagi banyak pahala. Ni buat di stadium tak apa. Nak merosakkan padang. Jadi PMS kita dah buat dah benda-benda macam ni. Betul. Maknanya PH pun ada buat lah benda-benda macam ni. Tapi ada beza lah. Ada beza. Saya nampak Perikatan Nasional ni dia rasa tergugat. Bila PMX turun ke universiti, ke bertemu dengan anak muda, dan sambutan tu sangat baik. Dan memang itu kekuatan PMX lah. Dia boleh berhujah. Berbeza dengan Perdana Menteri yang diangkat oleh PAS Kerajaan Tebuk Atap. Dia lebih kepada buat kenyataan media pun dia tak berani buat secara live. Dia PDF ataupun rakaman. Berbeza dengan PMX, kekuatan PMX ni selain pada dia orator, dia memang berani berhadapan. Kita tengok dia jadi ketua pembangkang pun, dia memang dia sendiri.
Dan dia sekarang ni pun pertama kali dia buat sesi soal jawab dengan Perdana Menteri. Dia sendiri yang minta orang tanya. Ini berbeza dengan Abah Muhyiddin, Abah kau lah, kan? Tapi bila saya tengok kejayaan dan gelombang Perdana Menteri, kita harus akui memang ada. So maknanya KP nak kata majlis di Kedah tu sebenarnya cemburu pada PMX lah. Dia nak counter. Nak tunjuk dia pun ramai penyokong. Dia nak tunjuk. Sebab waktu tahun 80-an dulu, PAS bawa gelombang, kononnya kebangkitan Islam lah. Tapi Datuk Seri Anwar ni dia memilih untuk menyertai Barisan Nasional bersama dengan Dr. Mahathir. Dan waktu itu Islam yang dibawa oleh kerajaan Barisan Nasional waktu itu berjaya menenggelamkan gelombang kebangkitan, so-called kebangkitan Islam yang dibawa oleh PAS, kerana saya tengok kebijaksanaan Datuk Seri Anwar pada ketika itu dan juga tokoh-tokoh dalam kerajaan. Jadi sekarang ini mereka dah melihat bahawa sambutan kepada Perdana Menteri itu di lapangan itu sangat ketara, dan memang kita tengok orang muda pun ramai dah beralih. Kalau dulu mereka banyak mengecam Pakatan Harapan, kononnya macam-macam lah, sekarang ini dah berubah. Jadi apa yang dibuat di Kedah itu ialah nak membangkitkan balik semangat di kalangan penyokong mereka untuk kekal dengan Perikatan Nasional. Tapi saya yakinlah kalau apa yang dibuat sekarang ini berterusan, Perdana Menteri terus dengan imej yang diterima, saya yakin akan menjejaskan ataupun boleh mengalahkan mereka di Kedah. Tapi KB, saya tengok majlis yang kita tengok tadi tu, saya kira itu bukan majlis biasa-biasa. Sebenarnya ada ancaman kepada negara kita. Kebetulan dia ni dilakukan di Kedah. Kalau kita lihat sejarah, berlaku di Kedah pernah ada peristiwa memali. Pernah ada peristiwa di Lubuk Merbau. Di mana saya kira dengan ucapan yang saya kira tadi, ada musuh Allah, yang saya tak tahulah dia nak cakap apa sebenarnya. Tapi dalam majlis itu, dan Menteri Besarnya bercakap politik dan dekat dengan PRN, seolah-olah dia nak beritahu pilihan raya negeri ni adalah mereka yang nak menjatuhkan Islam. Mereka nak menjatuhkan kerajaan Islam. Sedangkan apa yang berlaku hanya adalah kerana nak tukar pentadbiran, yang saya kira kita pun sama-sama nak buat Islam. Bukan dia seorang saja Islam, tetapi yang paling saya bimbang adalah kalau diteruskan dengan program-program yang sentiasa membangkitkan kemarahan ini, dia boleh menyebabkan Melayu Islam itu berpecah. Boleh menyebabkan Melayu Islam itu berperang sesama sendiri, dan saya takut sekali lagi seruan jihad ini dilakukan sesama Islam. Yang saya kira ini satu seruan yang gila, yang jahat, yang menakutkan Malaysia. Dalam kita boleh lihat di luar negara, banyak negara hancur hanya kerana ulama yang berbeza pandangan, yang mereka tidak boleh uruskan pandangan, akhirnya berlaku kepada takfiri. Dan perbuatan semalam itu saya kira ianya menghampiri kepada takfiri, dan mereka menganggap mereka lah yang terpaling Islam. Dan kejadian seperti Lubuk Merbau dan juga memali itu boleh terjadi. Itu yang paling saya bimbang. Saya setuju pandangan Jeming itu. Memang generasi muda sekarang, generasi kita lah dan ke bawah, kita agak beruntung sebab politik kita tak ada insiden-insiden yang sebegitu. Memali tahun 84, 85. Insiden keganasan Lubuk Merbau sebagai, waktu itu politik menumpahkan darah. Kan, dan sebab itu waktu itu politik sangat tegang. Kalau di Terengganu ada masjid yang sembahyang 2 imam. Sampai hari ini ada ke? Sampai hari ini pun ada. Ada yang tak pergi ke kenduri parti yang berlawanan. Terutamanya orang PAS tak pergi kenduri UMNO sebab sembelihan orang UMNO ni haram. Jadi kalau termakan tu dia akan muntah balik. Itu yang berlaku pada waktu itu. Kita, generasi kita agak bernasib baik sebab insiden-insiden begitu, pembunuhan memang tak ada. Mana lebih kepada, tapi apa yang diucapkan di Kedah oleh Zainal Asri itu sangat bahaya. Bila dia labelkan musuh Islam. Musuh Islam ni kafir. Siapa yang musuh Islam sebenarnya tu? Yang lawan dia dalam pilihan raya Pakatan Harapan dan BN. Tak ada parti lain. Maknanya Ustaz Zainal Asri itu menganggap Amanah, DAP, PKR, even UMNO itu sendiri adalah musuh Islam lah. Saya yakin dia tak akan sebut secara jelas. Dia tak berani. Tapi dia akan sebutkan. Dan orang faham lah, penyokong dia faham yang nak menjatuhkan PAS ataupun Perikatan Nasional di Kedah, kita. Jadi dia indirectly orang akan faham kita lah musuh Allah. Dia sebut begitu. Ini sangat bahaya. Dan kalau kita tengok dengan takbirnya, kalau baca komen, nampak bersemangat Ustaz takbir. Tapi ya, betul. Ustaz penakut. Kalau dia berani sebutkan nama siapa musuh Allah, wajib dia menamakan siapa musuh Allah. Tetapi kerana dia pondan, tapi kerana dia nak berlindung, nak main belakang-belakang, nak main, kalau kita ingat dulu ada cakap kalau main belakang-belakang ni tak masuk
tak masuk syurga. Tapi tak nak sebutlah siapa, dia dah tak ada dah. Tetapi dia sendiri tu main belakang-belakang. Kalau berani, kalau dah betul seorang pejuang Islam, kalau dalam politik, masuk politik. Kalau betul nak berperang, nak berjihad, nak berperang, pergilah negara Palestin ke apa. Tapi kalau hanya bertakbir dengan penuh semangat, kita tengok dalam sehari 2 lagi atau 2-3 hari, minta maaf balik.